Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah mari kita sama-sama memulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah kulli ni'mah alhamdulillah. Pertama mula dan selama-lamanya memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla, dengan kudrahnya, dengan inayah ni dapat lagi kita sama-sama berkumpul pada malam yang penuh barakah ni di alam maya dengan niat kita sama-sama untuk menuntut ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah permudahkan segala urusan kita pada malam ni insya-Allah untuk menuntut ilmu. Allah bukakan pintu hati semuanya yang menuntut ilmu malam insya-Allah. Allahumma zidna ilma wa zukna fahma. Allah berikan kita, Allah tambahkan ilmu dan Allah bukakan kefahaman pada kita semua insya-Allah yang menonton pada malam yang penuh barakah ni. Baik, alhamdulillah hari ini saya kira di Selangor lah, terutama di Shah Alam ni hujan lebat ya, di beberapa tempat, dan mungkin ada yang jemaah kita ni ada mengatakan dalam gangguan-gangguan lain tu, tak apalah, mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah bantu kita untuk live kita pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita nak sampaikan pada malam ni mencapai matlamatnya, mencapailah misi dan tujuannya, yang ini kita nak sama-sama menuntut ilmu, nak keluarkan diri kita daripada kejahilan insya-Allah. Nah, jadi mana yang tersekat-sekat tu boleh keluar, login, masuk balik, login, masuk balik. Itulah ni ujian kita pada malam ni insya-Allah. So far lain di sini okey insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita buat murojaah sikit. Kita buat murojaah tentang bagaimana perbincangan kita sebelum ini insya-Allah. Yang mana semalam kita telah sentuh, kita dah buat kesimpulan tentang bagaimana yang dikatakan perbahasan tentang kehidupan ini bersandarkan pada sifat wajib Nabi SAW yang kedua, yang ini amanah. Sifat yang pertama itu sidik kita dah bahas panjang lebar. Bab amanah ni kita pun dah sentuh semalam panjang lebar. Jadi kesimpulan dalam bab amanah ni, jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat pada amanah yang telah diberikan. Apa yang Allah berikan amanah kepada kita ni sedang jemaah mata Allah SWT. Yang Allah berikan kita tanggungjawab, taklif. Allah berikan tanggungjawab kepada kita ni sebagai hamba Allah SWT. Yang mana untuk melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan sedaya upaya segala larangannya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pertama, amanah yang kita nak pertegakkan, pertahankan di sini adalah apabila kita mampu meletakkan kembali kebenaran pada tempatnya. Kita letakkan kembali perbahasan kebenaran pada tempatnya. Suruhan agama itu adalah menyuruh kita mengesahkan Allah. Suruhan agama yang bersandarkan pada kalamullah Al-Quran. Yang Allah suruh, Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Nampak? Itu suruhan agama, suruhan Al-Quran. Allah katakanlah, Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana kita nak praktiskan suruhan itu? Suruhan itu adalah kebenaran dalam hidup kita. Hidup kita ni menyatakan Allah SWT. Hidup kita ni menyatakan Allah SWT. Apa maksud menyatakan? Ini membawa nama Allah. Nah, masuk pada amanah. Apabila hidup kita membawa nama Allah, amanah kita mempertahankan nama Allah itu dengan kita melaksanakan segala suruhannya. Allah suruh apa tadi? Kul wallahu ahad. Apa Allah suruh lagi? Dalam wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka sebab daripada perbincangan dua ayat ini, yang mana mewujudkan, meletakkan kembali bahawa antara asas di dalam kehidupan ini adalah dengan mengesahkan Allah SWT. Itu asas. Termasuklah perbahasan la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Baik. Jadi dalam bab amanah itu perbincangannya adalah bagaimana kita nak simpulkan, kita nak membawa kefahaman di dalam kehidupan yang dipanggil amanah di dalam menjaga kefahaman tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah bersiaran bersama dengan saya pada malam ni. Yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Fokus kepada perbincangan kita. Fokus salin nota-nota daripada kalam-kalam yang disampaikan. Catat di bawah ruangan komen itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang mengikuti kembali perbincangan kita boleh baca komen-komen. Jadi fokus pada perbincangan pertama kita ni kepada perbincangan dalam takrif ilmiah kita ni. Kita nak fokus pada perbincangan kita, insya-Allah. Jadi nota-nota, kata-kata, komen-komen dan tulisan-tulisan itu pastikan tulisan-tulisan komen-komennya respon kepada perbincangan kita. Respon kepada perbahasan kita. Sebagai contoh, kita anggaplah kita berada di dalam offline contoh. Walaupun kita daripada online ini. Tetapi kita nak letakkan kembali. Walaupun online. Tetapi kita berikan tumpuan sepenuhnya dalam segala apa yang disampaikan, insya-Allah. Khair. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, amanah tanggungjawab yang diberikan jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Benar Tuan Haji Mak Muda. Amanah yang Allah berikan. Contoh, Allah berikan kehidupan. Allah berikan segala apa yang ada dalam hidup kita ini. Allah berikan segala-galanya. Sebab tu bermulanya itu dengan kebenaran. Bila kebenaran, maka kita bawa kehidupan ini dengan kebenaran. Lalu itu dinamakan amanah. Bila kita bawa hidup ini dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Itu meletakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menafikan segala kewujudan, kekuasaan selain Allah. Pertama, nafikan pada diri. La maujud bihaqi illallah. Tiada ada diri ataupun tiada ada kuasa pada diri. Yang ada hanya kuasa pada Allah. Jadi kalau tiada ada kuasa pada diri, yang ini apa yang ada? Yang ada hanyalah satu. Dipanggil tanggungjawab. Tanggungjawab. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Bila kata tanggungjawab, berapa ramai bila pergi pada tanggungjawab, berapa ramai yang faham soal tanggungjawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sebab itulah bila tak faham tentang tanggungjawab, maka jadilah dia menjawab-jawab. Maka tidak amanah dia, pengkhianat kita. Kita jadi pengkhianat kepada amanah yang diberikan. Sebab apa? Kita tak faham tanggungjawab, terutama tanggungjawab sebagai hamba. Tanggungjawab pertama itu adalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Tanggungjawab sebagai hamba Allah yang meletakkan kembali kekuasaan Allah pada tempatnya. Tanggungjawab kita.
Kita kena bertanggungjawab dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan amanah dalam kita terjemahkan dalam hidup kita. Yang ini akan banyak berlaku pengkhianatan yang dinamakan menyatakan keakuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, bila Allah SWT jadikan kita ini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik. Bila manusia ini Allah jadikan sebagai khalifah. Khalifah ada yang mengkhianati tugas sebagai khalifah, yang mana sepatutnya khalifah ini membawa segala suruhan Allah. Khalifah sepatutnya. Khalif itu pengganti. Pengganti. Mewakilkan. Jadi Allah wakilkan kita ini untuk menterjemahkan kekuasaan Allah. Tetapi manusia yang khianat dengan amanah yang diberikan, maka manusia itu meletakkan balik diri yang berkuasa. Bila kata diri yang berkuasa, bila manusia meletakkan dia tidak amanah pada diri dia membawa kekuasaan Allah Ta'ala yang berikan itu, dia mampu melihat, mampu mendengar, mampu berkata-kata, mampu melaksanakan segala tugasan dengan asbab diri dia. Dia nampak diri dia mampu, maka dengan itu dia melihat bahawa diri dia pula yang berkuasa. Okay, ini orang yang tidak amanah, yang khianat dengan amanah yang berikan. Sepatutnya kita kembalikan kekuasaan itu kepada Allah SWT. Allah berikan, jaga kuasa itu, bukan suruh kita berkuasa. Baik, apa ciri orang yang meletakkan diri berkuasa? Dia mampu meletakkan kembali segala hukum hakam Allah Ta'ala suruh dia. Ikut dia punya kehendak nafsu dia. Contoh, apabila Allah turunkan tanggungjawab sebagai hamba Allah Ta'ala ini, hamba, yang ini membawa namanya. Ini membawa nama Allah. Jadi ketika nak ketengahkan, kedepankan nama Allah SWT itu, maka dia boleh. Jadi kalau Allah je katanya, yelah Allah juga. Allah juga. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, bila kegagalan yang pertama berlaku itu, bila dia khianat dengan istilah membawa nama tadi, maka di situlah datang kepincangan yang lain. Dahlah faham, buat amalan ikut nafsu bukan ilmu. Dahlah tak faham. Masalah besar tu tak faham. Dia tidak dapat kefahaman. Ya? Tuan Muhammad Rizal, dia tak dapat kefahaman. Dia. Sebab itu, ini memudahkan lagi iblis untuk masuk dalam perbahasan ini. Nampak? Iblis, memudahkan iblis untuk menipu, memalingkan, apa lagi bahasa? Menipu, talbis, memalingkan, mencampur adukkan, mengelirukan. Apabila manusia itu sendiri berada dalam kejahilan yang dia tidak memahami akan tugas dan peranan utama hidup dia. Dia tak faham. Maka di situlah akhirnya hidup dia itu membawa kepada membina nama dia. Ini pengkhianat. Membina nama dia. Dia nak diri dia nampak berkuasa. Dia nampak diri dia nak memiliki. Dia nak menguasai. Allah bagi amanah cantik, dia perasan cantik. Allah bagi kaya, perasan kaya. Allah bagi kuat, perasan kuat. Allah bagi dia hidup, perasan dengan kehidupan. Allah bagi dia ilmu, perasan berilmu. Maka manusia ini tidak lagi dengan sifat perasan, itu nafsu. Sebagai contoh setidaknya mata Allah SWT. Sebagai contoh kita lihat di sini. Dalam bab ni, sebelum saya masuk dalam bab yang ketiga, modul ketiga malam ini, perbahasan syarah yang ketiga adalah fatona. Tapi sebelum tu saya nak simpulkan dalam perbahasan pengkhianatan berlaku. Pengkhianatan terhadap amanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, cuba lihat pengkhianatan terhadap amanah. Apa maksud amanah ini? Yang ini Allah memberikan kita tanggungjawab. Baik, ini berkaitan dengan perbahasan kita selepas ini, yakni berkaitan tentang
kebijaksanaan di dalam kehidupan. Asas bijaksana ni asas dalam kehidupan juga. Bab fatonah. Tapi kalau sekiranya dia tidak kaitkan kembali dengan amanah, maka dia tidak akan boleh jadi fatonah. Sebab lepas ni kita akan cerita fatonah. Ya? Orang yang bijak. Orang yang bijak ni orang yang amanah. Tidaklah dikatakan yang dia ini seorang yang bijak kalau dia tidak amanah. Tak boleh. Ha? Baik. Jadi tanggungjawab ni, amanah Allah bagi tanggungjawab apa? Apa dia? Baik, cuba tengok. Pada manusia ini, yang mana Allah bagi pada gunung. Tanggungjawab Allah letak pada gunung ni boleh pecah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'an. Kalaulah diturunkan kepada gunung, tanggungjawab Al-Quran ini juga dinisbahkan sebagai kalamullah. Kalamullah. Al-Quran ni tentang kalamullah. Penuh dengan suruhan Allah. Maka ketika surah Al-Hashr ayat 22 ni, maka Allah turunkan pada gunung. Gunung hancur. Sebab apa? Takutnya pada Allah. Takut pada Allah. Ketika diberikan tanggungjawab tu gunung takut. Gunung ni pasak bumi. Pasak bumi. Tapi manusia ni mengambilnya dengan ajilah. Allah kata gopoh manusia ni dengan kegopohan. Sebab tu kalau kita lihat sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kegopohan itu menyebabkan manusia ni ajilah, tergesa-gesa. Manusia ni tergesa-gesa dia dengan tanggungjawab yang diberikan, menyebabkan manusia, Allah beri dia tanggungjawab, Allah bagi kita tanggungjawab, akhirnya apa? Apa yang Allah berikan pada manusia ini? Allah sifatkan pada manusia ini, Allah jadikan kita hidup. Allah bagi nyawa. Kemudian tidak cukup dengan nyawa, Allah bagi segala sifat. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Yang mana dengan manusia ni Allah bagi jiwa-jiwa ni yang berbicara soal sifat. Ya? Bila bicara soal jiwa ni bicara soal sifat. Ya? Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kata jiwa ini berkaitan dengan sifat, pada jiwa inilah nanti akan bercerita soal nanti kasih sayang. Allah bagi kasih sayang. Allah bagi sifat-sifat kasih sayang. Allah bagi sifat kaya. Allah bagi sifat kuat. Allah bagi sifat cantik. Allah bagi sifat ilmu. Yang ini merujuk kepada kebaikan. Kebaikan. Ini semua merujuk pada Al-Husna. Husna. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di sini, bagaimana manusia hari ini, manusia ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi tanggungjawab ni dia tak sanggup terima kerana akan berlakunya pengkhianatan. Gunung takut nak pegang sifat-sifat ni. Yang pertama ni Allah turunkan sifat ni. Kena faham ni. Jadi nak masuk pada bijak ni. Ni nak kena faham ni.
Baik. Benar Tuan Muhammad Jifrin bin Abdullah, benar. Jadi kesedaran ni kita nak sentiasa wujudkan. Sebab kesedaran ni kalau kita tidak ulang dan ulang dan ulang, maka kita akan tertipu. Sebab perkara ini dia tersembunyi. Dia tersembunyi. Sebab tu kita kena ada perbahasan soft. Dia bukan perbahasan sekadar ingat-ingatan. Sekadar nanti kita ingat-ingat sedarlah semua ni Allah punya. Semua ni Allah punya. Kita ni bukannya kita menumpang saja. Kita ini ialah kembali kepada Allah. Tapi buat lagi perangai. Berapa ramai orang, dia tahu semua tu dari Allah. Dia tahu. Tapi rupanya bila tidak ada kaedah, maka sidang jemaah mata Allah SWT, maka dia akan jadi tunggang langgang lah. Kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat, kejap lupa. Dia tak ada sistem. Dalam Islam ni, sangat teliti tentang kaifiat, kaedah, sistem. Dia mesti kena ada sistem ibadah. Itu sistem alam semesta. Allah Ta'ala menyusun alam semesta sangat bersistematik. Tak ada gopoh, tak ada kelang kabut. Waktu malam, semua kita dah tahu. Semuanya tersusun dengan teratur kan. Cuba tengok, Allah susun alam semesta sehingga kan kita boleh tahu pukul berapa siang, pukul berapa malam. Nampak? Maknanya dengan Allah Ta'ala sangat bersistematik. Jadi kita ni bila kita nak kembali kepada Allah juga kena ada sistematik. Kena sistematik lah. Tidak bolehlah kita sebut saja ya semua dari Allah. Kena ingat Allah. Sebut mudah nampak gayanya. Kita kena boleh tahu, kita nak kena faham penterjemahan ni. Kita kena faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kena faham kaedahnya. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem kehidupan ini bila masuk pada bab amanah ni, tengok. Kita boleh nampak bila pengkhianatan pada amanah ni, bila bermulanya dia tidak sedar. Tapi bila kita dah sedar, kita siddiq, kita bermula dengan siddiq. Maka pergi pada amanah. Amanah dalam memikul tanggungjawab. Yang mana pada manusia ini Allah berikannya kehidupan. Bukan sekadar kehidupan, sidang jemaah mata Allah SWT. Bukan sekadar kehidupan, tetapi Allah bagi dalam kehidupan itu yang dinamakan dalam diri kita ini ada qalbu, ada jiwa. Maka pada jiwa inilah dimasukkan seluruh sifat-sifat kekuasaannya. Wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha. Nampak? Meletakkan Allah ni maksudnya bukan letak Allah pada tempatnya ini, maksudnya meletakkan kekuasaan Allah. Puan Rashidah Abdul Rahman ke tempat tu. Nanti Kang dua faham Allah bertempat pula. Meletakkan kekuasaan Allah pada tempatnya. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, sistematik dalam kefahaman pun kena ada sistematik. Kita kena ada sistematik dalam kefahaman. Macam contoh, lepas ni apa? Lepas siddiq, amanah. Dalam amanah cerita tentang apa? Apa yang dikatakan amanah? Oh, amanah ni tentang tanggungjawab, Ustaz. No, tentang tanggungjawab. Okey, kena faham apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Kita kena bersusah-susah untuk faham. Bukannya ambil mudah sambil lewa. Tahu dah. Tak apalah Ustaz, saya tahu dah. Kita solat je, kita buat je. Kita pun belajar tentang apa-apa yang berkaitan. Tak apa. Buat kehidupan ni, biarlah nanti faham sendiri. Tak boleh. Kita kena memahami kehidupan ni bagaimana sistem-sistem pembelajaran yang dah dibina. Begitu dengan sistem kehidupan pun kita kena faham. Kita mengaji contoh dalam bab akidah. Kita mengaji bab sifat 20. Kita mengaji akidatun najin. Kita mengaji bab-bab tentang asma'ul husna. Kita mengaji. Tetapi dalam kehidupan, kita tak ada sistem nak applykan balik pengajian kita. Menyebabkan apa yang kita mengaji, apa yang kita belajar, itu sia-sia. Allahu Akbar. Contoh kita baca Quran siang malam pagi petang, yang mana sangat dituntut dalam agama. Nabi suruh baca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Tetapi malangnya, dalam hidup kita tak ada sistem untuk apply Al-Quran itu balik dalam hidup kita. Tak ada.
Tak ada. Jadi bila kata tidak ada sistem untuk apply balik kuasa, apply balik akidah, apply balik Al-Quran, apply balik segala suruhan, maka kehidupan kita tidak seiring dan sejalan dengan apa yang kita bincangkan. Contoh, baru mengaji pasal akidah. Dah tahu dah, semua dari Allah, semua dari Allah. Tapi bila mari dalam kehidupan, tertungging, menyandar terus kena. Semua milik Allah, siap nyanyi lagi. Mana milik kita, semua tiada milik kita. Nyanyi. Semua yang ada, Allah yang punya. Nyanyi dengan lirik yang bagus. Tiba-tiba Allah ambil apa yang Allah punya tu. Marah. Pening. Macam mana saya nak reda Ustaz? Tadi bukan nak ngaji ke? Takkan baru hari ni baru masuk Islam? Nampak tidak? Maknanya, kita tidak ada sistem di dalam melaksanakan segala tuntutannya. Bagi contoh malam ini. Nampak? Contoh malam ni, kena susah payah, kena belajar. Kena susah payah untuk faham. Ia Puan Julainah, dunia itu sekadar keperluan. Bukan ambil semahu-mahunya. Ambil perlu saja. Kalau perlu pakai kereta Ferrari, pakailah kereta Ferrari. Tapi atas keperluan apa pakai? Tak ada keperluan, jangan pakai. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Ingat, saya tekan kalian sekali. Sistem apa? Kaedah kehidupan bersandarkan apa? Kita mengaji bab agama. Kita mengaji bab akidah. Kita mengaji bab fiqh. Kita mengaji bab syariat. Kita mengaji fikihnya. Tapi mari dalam kehidupan seperti tak ada sistem. Ikut Nabi Ustaz? Ya, ikut Nabi. Sistem apa ikut Nabi? Ikut sunnah Nabi Ustaz? Ya, sunnah Nabi yang mana nak ikut? Oh, dia tanya habis ya. Itulah dia ikut akhlak Nabi sistem. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana pula kata agama itu mudah, simple? Iya, agama itu memudahkan urusan, bukan agama itu mudah. Puan Anis Farina, agama tu Nabi kata kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Abi Waqqas ketika pergi menyebarkan Islam di China. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kau sukarkan. Memang hadirnya agama. Agama ni sifatnya adalah memudahkan kehidupan. Bukan ambil kehidupan, ambil mudah. KKM dia ulang banyak kali. SOP, tolong patuh SOP. Tolong patuh SOP. Siap boleh penjara. Tapi dalam hidup kita tak patuh SOP Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Yang lagi Ustaz mengantuk ni. Mengantuk bangun balik istighfar banyak-banyak. Oh memang duk nyandor kita yang cakap banyak tak ngantuk lah. Sambil tu dengar salin. Kalau tak nak mengantuk salin. Jangan dengar saja. Kalau saya pun mengajar dengan menulis, yang belajar pun salin. Atau tak nak salin dekat buku, salin dekat nota. Tapi kalau lah dari segi capture fikiran jenis capture, tak payah salin. Orang macam tu tak mengantuk. Kalau mengantuk, tolong salin. Tu kaedah dia. Bagaimana mahu apply kaedah tu Ustaz? Inilah kaedah yang kita belajar ni Puan Sari Muhammad Ali. Kaedahnya itulah kaedahnya soft. Inilah kaedahnya yang kita tengah syarah panjang lebar. Nampak? Kita dah syarah lupa. Allahu Akbar. Punyalah. Allahu Akbar. Punyalah kita ni. Apa kaedahnya Ustaz? Inilah kaedahnya. Sebab kita dah syarah panjang lebar. Lupa itulah kaedah dia. Inilah kaedahnya. Pertama, contoh. Sebab tu kita kena balik khulasah. Sebab tu saya selalu buat zooming balik. Saya buat master plan balik. Tengok secara makro balik. Secara syumul. Dia panggil syumul. Ni dia panggil syumul. Dia panggil khulasah. Kan? Ini sistem kehidupan. Ni sistem. Inilah sistem. Ataupun qawaid.
qawaid atau kaedah. Ilmu ni kalau tengok pada perhati baik. Contoh sidik, sinilah pengajian makrifat. Mengenal. Maka di sini pengajiannya mengenal. Maka di sini kita mengenal dengan kebenaran, dengan iman. Jadi semua dalam kehidupan kita benarkan balik. Mana yang batil kita hancurkan. Kita dah bincang panjang lebar. Termasuk dalam ni poligami pun ada. Nampak? Poligami pun ada dalam perbincangan kita ni. Supaya kita tidak buat satu pengkhianatan terhadap kehidupan. Dalam bab sidik ini, kita akan betulkan kembali kefahaman kita. Mana yang bercanggah, mana yang ragu, mana yang keliru, kita akan hancurkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betulkan balik dipanggil meaning ataupun tujuan. Makna itu niat. Sinilah kita belajar semua ni. Kat sini kita sentuh balik. Itu sidik kita ambil. Tak kisah, yang penting Puan Sarimah, orang baru, tak apa, orang baru bagus, ahlan wa sahlan, bagus. Tak apa, Puan Sarimah punya pasal, kita ulang ni, saya ulang ni, jangan risau, tak usah bimbang. Kita ulang ni, nampak, saya buat balik khulasah ni. Tengok pada pasal sidik, kita cerita bab kebenaran, membongkar kebenaran dan membenarkan. Cuba tengok, pada ini kita cerita tentang apa yang dinamakan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kita nak nafikan balik kehebatan dunia ni. Lepas tu kita kaji tentang ujian dan masalah. Ujian dan masalah. Kemudian yang ketiga kita kaji hakikat yang ada. Kemudian kita kaji lagi apa? Hakikatnya ada, diri menyatakan kekuasaan Allah. Kemudian kita pergi kepada pula menyatakan tentang hakikat cinta. Ini pergi kepada ta'adud. Kalau benar menyatakan, maka cerita tentang kekuasaan Allah dalam rumah tangga. Nampak? Kemudian kita cerita tentang tijarah, perniagaan. Yang ini yang berkisah tentang kehidupan. Ini yang berkisah tentang kehidupan. Bagus, alhamdulillah. Catatlah kat mana tempat yang boleh dicatat kat mana, kat Facebook ke, dekat mana-mana tempat lah. Yang penting ada catatan. Ilmu jangan dibiarkan pergi begitu saja. Kita kena ikat dia dengan zaman canggih ni, ada nota live ni. Tak apalah. Kita cerita ni dunia ni besar ni cerita ni. Yang inilah kita cerita besar panjang lebar tentang dunia dan isi-isinya. Cerita ujian dan masalah, hakikat yang ada. Ini semua nak kembali meletakkan kebenaran pada tempatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi alhamdulillah. Ustaz kena buat exam. Ya, kena buat exam. Tak apalah, Allah bagi exam dalam kehidupan lah Ustazah jadi tarun. Live exam. Okey. Baik, jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Sekarang bila kita dah pergi kepada sidik, ya, insya-Allah ilmu itu semakin dekat kita dengan Allah. Sebab ilmu tu di sini kita belajar nama Allah. Pada sidik, pada sidik inilah kita akan nampak. Kita belajar tentang sifat. Sifat. Kita belajar tentang sifat. Bila sifat, kita belajar tentang ilmu. Ilmu ni mendekati siapa? Mendekati Ya Alim. Bila kita mendekati Allah, pastilah kita kena merendah. Di sinilah datangnya Allah yang Maha berilmu. Kita bersifat jahil. Sampai dulu kini dah selama-lamanya kita jahil. Inilah makam kita. Sebab itulah kena menuntut ilmu. Sebab Allah yang akan bagi kita ilmu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Puan Ida Nur Shima Abdul Hamid, orang baru. Masya Allah. Boleh. Allah mesti bagi faham. Subhanallah. Allah fahamkan. Allah fahamkan Puan Ida Nur Shima dan semua yang ada pada malam ini. Yang ada dah istiqomah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik. InsyaAllah. Ingat kena praktik. Al-ilmu bila amalin kasajar bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Jadi memang itulah kita amalkan dia. Khair. Baik. Jadi sambung. Baik, bila kata amanah, amanah kita tadi, jangan khianat. Jangan khianat dengan amanah yang diberikan. Apa sahaja yang kita dah faham, jangan khianat. Bawa, pertahankan kebenaran. Itulah amanah. Allah beri kasih sayang, Allah beri kaya, Allah beri kuat, Allah bagi cantik, Allah bagi ilmu. Semua sifatnya ada. Pertahankan. Pertahankan ini maksud apanya? Melaksanakan. Atau menunaikan hak atau tuntutan. Bila kita meletakkan perkara ini sebagai asas, maka baik. Jadi pertahankan, ini melaksanakan, menunaikan hak dan tuntutan ini. Contoh, segala sifat ataupun segala tanggungjawab yang diberikan, pertahankan. Contoh, Allah bagi kasih sayang, pertahankan kasih sayang. Berapa ramai pertahankan kasih sayang? Tak ramai. Di sini kita masuk pada fatonah. Berapa ramai pertahankan kasih sayang? Rupanya kita tak pertahankan kasih sayang pun. Saya nak pertahankan kasih sayang. Macam mana kita pertahankan kasih sayang? Nampak? Ini pertahankan kasih sayang itu dengan ketaatan. Di sinilah sidangnya mata Allah SWT berlakunya pengkhianatan. Saya nak bagi tahu betapa manusia ni apabila dia tidak faham, dia tidak ikut kepada sistem ibadah, tidak ikut pada sistem kehidupan, kasih sayang ini akan dikhianati. Kasih sayang ini akan dikhianati. Akhirnya, sepatutnya kasih sayang ini fitrah. Sepatutnya kasih sayang ini suci. Ataupun kasih sayang kita namakan juga cinta. Tetapi manusia yang tidak ikut sistem ibadah sebenar, maka dia melakukan terjemahan kasih sayang itu tidak pada tempatnya. Maknanya dia khianat dengan kasih sayang ini, dia letak pada diri dia keakuan. Maka kasih sayang itu tidak jadi fitrah, dia akan jadi rosak, parah. Kerana bila kata parah, dia meletakkan kasih sayang ini pada diri dia. Dia tidak melaksanakan ketaatan. Dia hanya pertahankan kebendaan. Dia bukan pertahankan ketaatan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia akan jadi parah. Selama ni kita tak pertahankan kasih sayang. Kita pertahankan lebih kepada nafsu. Pertahankan nafsu kebendaan. Akhirnya, contoh ya, Allah bagi rumah tangga. Bila rumah tangga ini tidak dibina dengan kasih sayang, dia tak pertahankan kasih sayang, maka berlakulah konflik rumah tangga. Bila konflik berlaku inilah akan menyebabkan kasih rumah tangga ni, nikah ni, sepatutnya perkara yang baik. Nikah benda yang bagus. Nikah benda yang suci. Nikah benda yang sunnah. Kerana itu suruhan Nabi. Nabi suruh nikah. Nikah yang mana sebahagian daripada sunnahku melengkapi. Tetapi dengan perkara yang sunnah ini punah. Akhirnya jadi punah. Bila kata punah, ni kata tak cerdik ni. Ini datang ke dia tidak cerdik. Nikah yang sepatutnya dipandang baik, ada hukum. Apatah lagi poligami. Tapi kerana dia tidak mempertahankan kasih sayang ini, dia tak pertahankan. Dia sibuk kedepankan nafsu. Dia sibuk kedepankan kebendaan. Maka dia akan jadi parah. Lalu rumah tangga dia akan jadi konflik.
maka orang akan melihat, oh nikah ni, oh memanglah rumah tangga, adatlah tu bergaduh, adatlah itu huru-hara. Yang lebih parah, sehingga Allah takdirkan bercerai-berai. Maka dengan cerai-berai itu menyebabkan dia melihat bahawa orang fitnah. Orang tengok je nikah, mesti bergaduh. Nikah mesti huru-hara. Ini orang yang khianat kepada sepatutnya kasih sayang itu tidak begitu. Tidak begitu. Sepatutnya kasih sayang itu mesti akan menjadi perkara yang paling dekat pada Allah Ta'ala. Mana ada istilah lagi perebutan. Dia tak ada istilah perebutan. Maknanya sidang jemaah mata Allah SWT, dia tidak pertahankan kasih sayang. Sebab tu dalam bab fatonah ni, dalam bab kebijaksanaan ni, fatonah, kata Nabi SAW, mahfum hadis, antara orang yang bijak itu adalah orang yang dia ingat pada mati. Ni dia. Inilah fatonah, dia mati. Maknanya dia melihat pada kehidupan yang kekal. Mana mati ini, dia pergi pada kehidupan yang kekal. Ini dia kebijaksanaan. Maka Puan Bang Asazani, pertahankan kasih sayang maksudnya apa? Dengan ketaatan. Pertahankan dengan ketaatan, dengan kebijaksanaan. Sebagai contoh, ni saya syarah dalam bentuk ni. Mudah cerita dia macam perbincangan kehidupan kita begini. Begini. Allah bagi pertama sekali saya susun benda ni bagi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tengok ya. Begini. Allah Subhanahu wa taala, Allah. Dengan kuasanya Allah, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa ayat 1. Allah jadikan manusia dari diri yang satu. Manusia. Asal Nabi Adam AS. Okey. Baik. Nabi Adam AS dijadikan dari min turab, kata Allah, daripada tanah. Adakah itu saja Allah jadikan? Tidak. Allah berikan dalam Nabi Adam AS ini kejadian kita juga ada unsur roh. Itu dipanggil jiwa. Baik. Apa kata baik-baik? Asal kita, sepatutnya kita dengan Allah je. Kita dengan Allah saja. Yang ni, kewujudan ini, Allah jadikan manusia, tak ada lagi siapa-siapa dengan kita. Tak ada siapa-siapa lagi dengan kita. Kita dan Allah. That's it. Itu je. Kemudian Allah kata melalui kejadian Nabi Adam AS dan Siti Hawa, maka daripada Nabi Adam AS ini maka turunlah dipanggil zuriat. Di sini datangnya zuriat. Zuriat keturunan ni. Baik, cuba kita tengok. Nak kaitkan bahawa yang zuriat ni lah kata daripada ibu dan ayah kita. Baik, ibu dan ayah dan kita pula daripada manusia, daripada ibu rahim. Rahim ibu, rahim ni. Ni belajar ni, rahim. Maknanya pengasihnya Allah Ta'ala meletakkan kita ini, menghidupkan kita di dalam rahim ibu. Baik. Maka lahirlah kita. Farid. Maka tidak cukup dengan itu sedang jemaah mata Allah SWT. Si Farid ini dibekalkan dengan sifat. Maka sifat yang ada sifat daripada si Farid ini disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Wa nafsi wa ma sawaha. Disempurnakan. Kemudian tidak cukup dengan itu, kesempurnaan itu Allah tidak biar begitu saja. Allah kata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Si Farid ini akan diberikan ujian. Maka berlakulah dalam kehidupan kita ni ujian. Untuk membezakan baik dan buruk di dalam kehidupan. Baik dan buruk dalam kehidupan. Dan Allah kata lagi, beruntunglah si Farid ini menyucikan daripada segala dosa-dosa yang ada. Buruk ni dosa. Beruntunglah, merugilah sesiapa yang mengotorinya. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok. Farid ni ada berurusan dengan siapa-siapa lagi tidak? Belum lagi.
Ada apa pada si Farid ini? Allah bagi sifat kesempurnaan dia. Maka si Farid ni akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah bagi dia ujian yang mana Allah ilhamkan dia kasih sayang. Baik, ini ujian kasih sayang. Itu namanya ujian kasih sayang. Yang mana ujian kasih sayang ini melibatkan rumah tangga. Baik, si Farid ini memandangkan Alhamdulillah Allah pilih dia. Iblis kejadian yang sama tapi Allah tak bagi. Semua, Iblis pun sama. Sama sekali. Cuma Iblis ini menjadi satu golongan yang tidak taat. Dia aba wastakbar. Iblis dengan manusia, jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Dia ada struktur yang sama. Ada jiwa, ada akal, ada nafsu, cuma fizikal dia tak sama. Baik, balik pada ni. Maka si Farid ini menggunakan nikmat kasih sayang ini. Nampak? Dengan pertama mengenal dia akan kasih sayang, amanah, mengenal dia. Inilah ilmu mengenal. Ilmu mengenal kasih sayang. Tahu sifat ni tidak datang sendiri. Oh, mengenal dia pada Allah. Sebab bila tengok kasih sayang yang ada pada diri si Farid, maka mengenal dari mana datang kasih sayang ini. Maka kasih sayang ini datang dari Allah. Lalu Allah memiliki nama-nama yang sempurna. Itulah Asma'ul Husna. Maka seterusnya si Farid membawa kasih sayang ini dengan amanah. Apa yang dimasukkan amanah? Lalu si Farid menterjemahkan dengan kebijaksanaan dia. Dia melihat bahawa kasih sayang ini akan dipersoalkan balik. Maka ketika dia melaksanakan kasih sayang ini, dia ingat akan mati. Bahawa kasih sayang ini pada diri si Farid ini sebenarnya mati. Tetapi yang menghidupkan kasih sayang ini adalah Allah. Lalu si Farid ini akan ingat pada kematian bahawa yang hidup hanya nanti kasih sayang Allah. Lalu si Farid melakukan amal soleh. Jadi sekiranya Allah takdirkan si Farid ini ada isteri. Banyak ni. Isteri, kuasa dua lagi isteri. Baik, lalu si Farid dengan amanahnya, dia akan membawa kasih sayang ini kepada isterinya tanpa perlu meminta kasih sayang pada isteri. Lalu si Farid ini melihat isterinya itu sebagai tempat untuk menterjemahkan segala amalan yang berbentuk amalan-amalan soleh. Kerana yang diingat itu adalah mati. Itu dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka di sinilah datangnya kebijaksanaan si Farid ini. Apabila dia melihat sifat kasih sayang yang ada ini lalu dijaga dengan baik kerana ia berkaitan dengan Allah, lalu dengan manusia ini dia melihat hanya untuk asbab kematian, sebagai asbab untuk diterjemahkan kasih sayang Allah pada isterinya. Lalu di sinilah datangnya dipanggil kebijaksanaan yang Allah berikan pada si Farid. Dia tidak akan memakai, dia mengembalikan kasih sayang. Di sini dalam perbahasan Fatonah ni kita akan belajar tentang dipanggil husnuzon. Husnuzon. Di sini akan datangnya sangka baik dengan Allah. Yang mana akan kita bincangkan ana inda zonni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Sudah pasti manusia nak ikut Allah. Sudah pasti sebab semua yang ada pada kita ini itu sifat yang datang daripada pemiliknya Allah. Si Farid ni nak ikut iblis ke nak ikut Allah? Kalau si Farid ini mempunyai akal yang waras, iman yang jelas, yang dia tahu dia asal daripada rahim ibu, yang mana asal si Farid ini adalah mati. Farid ini asalnya mati, kemudian dihidupkan dengan sifat-sifat yang sempurna ada dalam diri dia. Bukan sifat dia tetapi disempurnakan. Lalu dia bersiap sedia dengan ujian yang mendatang. Sama ada ujian ini nak dikembalikan kembali kepada Allah atau dia letakkan pada diri dia. Sebab itulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka si Farid ini ketika dia memperbaiki diri dia, membersihkan diri dia itu dengan menafikan kewujudan kekuasaan lain. Ini la tusyrik billah. Maka dengan apa sifat yang ada pada diri si Farid ini, ketika Allah uji rumah tangga, maka dia akan melihat Allah. Kerana pada rumah tangga ini yang dibawa tu kasih sayang Allah. Tak ada kasih sayang jemaah.
Tak ada kasih sayang jemaah. Tak ada, tak ada. Tak ada kasih sayang si Farid. Tak ada. Kasih sayang Farid. Tak ada. Kasih sayang jemaah. Tak ada. Kasih sayang PA. Tak ada. Tak ada. Yang ada kasih sayang Allah. Lalu dia amanah membawa kasih sayang Allah. Lalu dengan meletakkan kematian sebagai main dia. Sebab diri ni mati. Farid ni mati. Bagaimana si mati boleh membawa kasih sayang? Hebat benar. Sebab itulah manusia yang mana perasan sayang tu, yang mana perasan nak dikasihi tu, ibarat mayat bergerak. Sayang dekat mayat. Sebab tu puak peranda rumah tangga. Sebab duk sayang mayat. Dia tak sayang yang hidup. Dia sayang yang mati. Mati tak ada kasih sayang lah. Betul tak? Sebab itulah nanti orang kata rumah tangga saya ni ada macam tak ada, Ustaz. Macam tak tahu dah bahasa apa ni. Mula dia nak ngata kat bini dia tu. Nak kata hidup, mati, tapi hidup, mati. Macam tak ada tak umpama saya kat rumah ni. Yang si isteri pun cakap, tahu-tahu macam tunggui kayu masing-masing. Sebab masing-masing letak pada diri. Diri tu mati. Tak cerdiknya manusia ni. Kenapa nak letak sifat yang mana kita ni tak mampu nak bawa? Kenapa nak bawa? Patutnya kita ni melaksanakan saja tugas. Menyayangi. Terjemahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar Tuan Rizwan. Orang jahil ingat mati bunuh diri. Orang beriman ingat mati akan kembali kepada Allah. Fasada jasada, binasa diri. Kemudian ya Allah, datanglah sifat ya Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, sangkaan dia, sangka baik dia datang. Husnuzon. Dia tengok kasih sayang, dia ingat Allah. Jadi ana inda zonni abdi bi. Aku berada pada sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Hamba-hambaku terhadapku tau. Jadi si Farid ni seorang hamba. Jadi ketika dia belajar tentang kasih sayang itu dari Allah dan dia amanah bawa, so si Farid ni bersangka baik dengan Allah. Dia mengatakan bahawa kasih sayang Allah itu ada. Kasih sayang makhluk itu tiada. Jadi makhluk tiada kasih sayang. Itu maksud dia. Jadi sayang Allah itu kekal. Si Farid ni cakap, sayang Allah itu luas. Kasih sayang Allah itu tidak bertempat. Kasih sayang Allah itu tidak berkurangan. Maka Allah akan menuruti sangkaan hamba-hambaku. Maka sangkaan si Farid ni, sejauh mana ilmu dia faham tentang Allah, setakat itulah dia akan pergi dalam hidup dia. Kalau disangka pada kasih sayang itu dibagi-bagi, sayang itu dibagi-bagi, dipisah-pisahkan, dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan. Setakat itulah sangkaan kita. Jangan menduakan kasih sayang saya, lagi teruk. Itulah pahaman kita. Saya nak sayang dengan abang sampai mati. Mati dulu sebelum sayang. Habis manusia hari ini. Dia tipu oleh kebendaan dan kejahilan. Jadi, kalau kita lihat, ada masalah dengan isteri-isteri, ada masalah? Tiada. Sebab sumbernya dari yang satu. Kalau Allah bagi 4 isteri, tak ada masalah. Ini dikatakan amanah membawa rumah tangga. Jangan salah tanya. Bagi tanya orang yang pernah mengalami kerosakan, kehancuran, buat apa? Tanya orang yang Allah beri amanah dan dia jaga amanah itu dengan baik. Jangan salah tanya orang. Tanya orangnya, macam mana kahwin Ustaz? Tidaklah, tak payahlah. Seriklah kahwin ni. Tanya orang yang khianat, buat apa? Tak tahu macam mana nak tanya orang khianat ke tidak. Dia rasa fed up atau dia pernah terkena, dia rasa kecewa, dia pernah melalui fasa yang menyakitkan. Itulah pengkhianat nama dia. Lepas tu kita pula jawab dengan kejahilan. Kerana pengkhianatan yang kita lakukan, kezaliman diri sendiri, kerana kegagalan kita membawa kasih sayang Allah, menyebabkan kita gagal dalam melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab. Lalu kita katakan, tak payahlah kahwin ni. Buat pening kepala lah. Orang perempuan ni sama je, tak payahlah. Akhirnya orang melihat, poligami ni kan bagus, kenapa bergaduh? Kahwin kan bagus, kan kenapa bergaduh? Dia tak nak mengaku diri dia jahil. Patut mengakulah, saya jahil, saya zalim sebenarnya, saya tak ada ilmu. Mengaku je lah. Ini nak salahkan orang ketiga lah, orang poligami lah, nak salahkan itu, salahkan ini. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi ini kita kena nampak. Nah, Puan Olafina Muhammad, ni semalam saya ada jawab ni. Baiklah ni tulisan Jawi ni, baiklah yang saya tersilap amal. Tanya, habis kita belajar agama nak ubah takdir ke? Takdir ni, kita belajar agama ni nak mengenal Allah. Takdir ni adalah semua di dalam kekuasaan Allah. Berubahnya takdir itu kena dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Kita nampak boleh berubah takdir. Tetapi kita ni yang meletakkan diri kita pada kezaliman kerana kejahilan kita. Nak beramal, nak belajar agama ni tak boleh ubah takdir. Itu soalan yang semalam saya duduk nampak. Nama pun takdir, berusaha. Tiada kuasa. Dan nama pun tiada kuasa. Apa yang menyebabkan, apa yang nak Allah, yang nak kita kena ubah tu apa? Kefahaman kita. Amalan yang mana jahil, tolong betulkan. Bukan ubah kehidupan yang kita memang tak tahu apa yang akan berlaku. Memang perbahasan ada takdir mubaham, takdir mu'allak, takdir perbahasan yang takdir boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Tapi pada keseluruhan takdir itu, semua dalam kekuasaan Allah. Semua dalam kekuasaan Allah. Allah. Takdir tentang umur, mati, hidup, ajal. Itu tak berubah. Tapi takdir tentang kita nak kahwin, boleh pilih, nak bercerai. Itu takdir yang kita Allah bagi. Allah bagi takdir untuk kita memilih pun takdir juga. Itu semua dari Allah. Allah begini. Okey, contoh kahwin, nak bercerai ke tak nak, itu takdir kita tu. Kita yang kita fikir. Allah bagi akal kan, Allah takdirkan kita boleh berfikir kan. Fikir. Dengan tak buat tuntutan, dengan tak jaga suruhan, dengan melawan suami, dengan dia panggil menempah cerai. Itu namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi susun atur ni, kita kena faham. Itu jalan menuju kembali kepada Allah, namun tak sampai pada pencipta, terpulang pada corak hidup yang kita lakukan sama kita. Benar Tuan Muhammad Jeffrey. Ini apa yang kita bincang, sebab tu kena ada sistem. Memang hidup semua menuju kepada Allah, tetapi kaedahnya Allah takdirkan balik atas diri kita ini, sama ada kita ini memilih untuk ikut suruhan Allah atau memilih untuk berpaling daripada Allah. Hati-hati. Benar Ustazah. Takdir berubah mengikut kehendak Allah. Ya. Kita berdoa. Kemudian Allah izinkan dengan doa kita berubah apa yang hajat kita. Dengan izin Allah juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Semua takdir, jodoh, ajal, maut, semua. Itu Allahumma salli ala Muhammad. Faham takdir? Takdir. Nampak? Dia ambil daripada maksudnya kekuasaan. Cuba tengok perkataan kekuasaan, lebih fahamlah. Kekuasaan. Itu nama qada dan qadar. Kadar tu maksudnya kekuasaan, ketentuan dan kekuasaan. Jadi bila kata takdir itu di dalam kekuasaan. Ada kekuasaan yang Allah izinkan berubah. Adanya tak boleh ubah dah. Contoh bab lahir, umur, yang mana rupa, nyawa, yang besar-besar. Dan sebenarnya ini semuanya gaib juga, tak tahu pun macam mana. Yang boleh berubah ini adalah takdir yang Allah letakkan pada akal, yang mana dipanggil memilih. Pun dalam kekuasaan Allah juga. Dia tajuk semua dalam satu tajuk, kekuasaan. Jadi Allah bagi kekuasaan berubah pun dengan kekuasaan akal untuk memilih baik atau buruk. Terjadi dengan izin. Jadi buruk pun takdir Allah. Ya, takdir Allah. Tapi Allah marahlah. Yang hang guna akal suruh pilih bercerai tu, siapa suruh? Tak ada akal Allah kata marah. Afala tafakarun. Tak boleh fikir Allah kata.
Itu namanya menyerah dia. Menyerah dia pada nasib. Dia panggil Tuan Muhammad Hafizuddin. Menyerah pada nasib. Itu tidak boleh. Hidup bukan menyerah pada nasib, hidup menyerah pada Allah. Menyerah pada takdir, menyerah pada takdir. Bila kata menyerah pada takdir, kalau betul sebutan dia tu adalah menyerah pada kuasa Allah, betul lah tu. Yang jadi salah tu adalah dia menyerah pada keadaan, bukan pada takdir. Dia menyerah pada susah. Dan ada susah nak buat macam mana, Ustaz? Dah bercerai nak buat macam mana? Ini takdir Allah. Oh, sebut sedap dia. Menyerah pada kuasa Allah maknanya Allah suruh kita buat apa? Kalau menyerah pada kuasa Allah, kalau tak nak bercerai, taat. Jangan melawan. Dia pilih takdir melawan itu, tanggunglah Allah kata. Dah kamu pilih dengan aku bagi ujian, aku bagi kamu kuasa sikit tu untuk menentukan apa yang kamu nak, bukan suruh lawan aku, Allah kata. Nampak? Jadi takdir itu kekuasaan, menyerah pada kekuasaan Allah, betul lah. Tapi yang jadi salahnya dia guna perkataan menyerah pada kuasa Allah ni dengan ada takdir. Itu bukan, maknanya dia menyerah pada keadaan. Dia bukan menyerah pada takdir, dia menyerah pada keadaan. Ni orang yang bertuhankan keadaan lah. Dah bercerai nak macam mana? Takdir kita boleh ubah. Maksudnya takdir kita boleh ubah lah. Kita tak tahu apa yang akan berubah tu. Takdir ni yang boleh berubah pada keadaan yang mana diizinkan oleh Allah. Contoh, berubah kita. Nak pakai skirt ke tak pakai tutup aurat. Itu masuk berubah. Nak buka tudung ke nak pakai tudung. Itu makna takdir berubah. Allah dah takdirkan tapi Allah bagi pilihan balik untuk kita tentukan pula. Betul tidak? Nak lawan suami ke nak taat? Nak tinju suami ke nak diam? Tu ayat dia. Nak kahwin 1, 2, 3, 4 ke kahwin 1 je? Itu takdir lah tu. Satu je lah Ustaz. Kenapa? Nampak gayanya saya ni kat sini dah seorang je lah nampak gayanya. Ada? Nampak? Benar Tuan Akram, akal yang sihat dari jiwa yang sihat. Dia mesti dari jiwa. Jiwa yang sihat. Akal yang sihat. Tapi nak kena faham di sini apabila akal dan jiwa yang sihat, pasti hidupnya akan nikmat. Itu pastikan. Jadi bab fatonah ni, bijak ni, ni kita buat kesimpulan. Nanti kita sambung lagi. Yang bertanya, yang nak belajar, tolong belajar dengan bijak. Tanya dengan orang yang bijak. Orang yang bijak ni adalah orang yang akal bagus, Tuan Akram. Akalnya dan jiwanya seiring. Sihat. Sihat. Ni sihat. Sihat. Bagus tu, sihat. Apa maksud sihat? Nikmat. Jangan terpengaruh. Tamah cakap, tolong bijak. Jangan belajar dengan orang yang ada track record musnah. Minta maaf cakap. Sebab tu kena belajar dengan Nabi. Belajar dengan Nabi SAW lebih tepat. Ni belajar dengan orang yang hidup dengan azab. Belajar dengan pergaduhan. Itu akal tak sihat. Belajar dengan bergaduh. Ini orang yang gagal mengurus takdir ni. Allah bagi takdir ni suruh taat tapi dia melawan. Bergaduh, bercerai, bisnes jatuh. Minta maaf cakap. Sebab hari ni orang meletakkan perkara itu sebagai yang tidak tak ada masalah. Alah, apa masalahnya belajar dengan orang macam tu? Kita ambil apa? Kita kena dengar apa? Kegagalan itu. Sedangkan Allah dah kata belajar dengan suruhan Allah, bukan belajar pada kegagalan orang. Dah tahu dah yang gagal tu sebab dia tak buat suruhan Allah. Saya minta maaf cakap, contoh ya. Ini orang yang bijak. Bila dia belajar dengan kematian, mati, yang ini akhirat, sudah pasti dia akan nikmat. Dia tidak akan gagal, insya-Allah. Cuba tengok Nabi SAW bawa rumah tangga. Yang diasaskan oleh baginda Nabi SAW semua nikmat. Tak ada istilah huru-hara, tak ada. Bisnes. Sahabat-sahabat semua maju. Mana ada sahabat jumpa, saya dah gagal bisnes, baru saya nak ini. Tak ada.
Lepas tu dari segi kehidupan, semuanya nikmat, bahagia. Sebab belajar dengan akhirat, belajar untuk mati, jelas. Bukan belajar dengan kecewa. Bukan belajar dengan hati yang dah mati. Jadi minta maaf. Dia minta maaf. Jangan salah bab kehidupan ni. Dengar tercek ni. Kita kena tanya, pernah ni? Pernah mengalami kekecewaan? Pernah bergaduh? Pernah bercerai? Pernah bisnes jatuh? Pernah ini? Okey, awak di kategori pesakit, belajar. Recover balik diri tu. Jangan sibuk nak mengajar. Minta maaf cakap. Kadang-kadang kita tanya, nak belajar poligami, belajar dengan saya dulu. Ya, sebelum saya terima, saya bergaduh juga. Yelah, adat lah tu bergaduh. Ini orang yang tak cerdik ni. Tak maaf cakap. Saya pasti kena sampaikan sebab dah fitnah. Belajar dengan perkara yang membawa pada kerosakan balik. Orang yang tidak letakkan mati sebagai matlamat dia, yakni untuk mati jumpa Allah. Sebab orang yang belajar dengan menuju pada kematian yang sebenar, Allah akan jauhkan daripada azab. Apa yang nak direbutkan dalam hidup ini? Nak rebut harta? Mati. Nak rebut suami? Mati. Nak rebut isteri? Mati. Nak rebut tahta? Mati. Bila mati menjadi perbuasan kita, apa yang nak digaduhkan? Makna kalau sempat bergaduh, sempat bercerai, sempat tinju-meninju, maknanya dia tak belajar dengan kematian. Dia tak fikir akhirat. Jadi kalau macam ni nak jadikan sebagai role model, tolong tolak tepi. Minta maaf. Kita kena tegas dalam bab begini. Tolong jadi orang yang bijak. Bijak tolong. Jadi orang yang bijak. Belajar dengan orang yang bijak. Atau jadilah orang yang bijak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kena faham. Kadang-kadang kita ambil pengalaman, cerita pengalaman. Ada seorang tu datang, "Man, cerita lah Ustaz. Nak cerita tentang poligami." Saya dengar ada. Sekali nak buat apa? Saya tengah nak buat macam buat tesis lah. Oh, bagus. Lepas tu nak kumpul apa? Saya jumpa setiap orang yang berpoligami. Dia nak kumpulkan cerita-cerita orang poligami. Saya cakap, untuk apa? Saya cakap, kena dengan saya memang kena smash. Saya cakap, untuk apa kumpul-kumpul cerita ni, untuk apa? Nak bawang ranger, saya cakap. Yelah, nak ambil pengalaman. Tak ada saya cakap. Pengalaman ambilkan pengajaran sudah cukup. Cendera kirana, macam tu kasih sayang itu tak ada batasan, maka kita tebarluaskan akan kita. Ya, kita tebarluaskan dengan ketaatan. Tebarluaskan dengan ketaatan. Semakin taat, semakin luas kasih sayang. Semakin dia taat, semakin nikmat, semakin luas. Ukurannya taat. Itu aja. Tu yang nak ubah takdir saya pada yang lebih baik. Bagus. Ini suruhan. Ubah diri yang lebih baik itu suruhan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah bagi akal, kita ubah. Pergi salah tempat, dapat salah jawapan. Benar Tuan Rizwan Makzin. Pergi saya minta itu buat cerita pengalaman. No. Kita tak nak. Al-Quran pun tak habis cerita lagi. Dalam Al-Quran tu penuh syarat dengan cerita kebenaran. Allah tak sempat nak cerita tentang orang. Tak sempat nak buat kajian tentang orang. Kajian kehidupan kita berdasarkan Al-Quran pun tak habis cerita lagi. Tak habis cerita lagi. Sekarang dalam bisnes banyak macam tu Ustaz. Banyak orang yang mengajar, belajar dari kegagalan. Punah. Sebab tu punah Ghana. Puan Diana, sebab tu punah. Belajar dengan pengalaman. Dan kenapa nak belajar pengalaman? Nak suruh melalui pengalaman. Percaya tidak, kita akan melalui pengalaman yang sama. Belajar dengan sabar. Belajar dengan kematian. Belajar dengan kematian. Teori mati ni, teori yang ada satu nama penceramah tu, nama dia T. Hefecker. Cuba cari T. Hefecker. T. Hefecker dia letakkan apa? Meletakkan life is short, apa lebih kurang macam tu lah. Lepas tu mengatakan bahawa mati itulah booster untuk semangat. Saya tengok, cerita bab mati dah dia. We have no time katanya. Desakan itu penentu kejayaan. Jadi kalau kita sendiri yang beriman dengan kematian akhirat, sudah pasti kita tak ada masa untuk nak gagal. Dia begini, sidang jemaah mata Allah SWT.
Ketaatan itu bukan masuk di rumah. Ketaatan itu di mana tempat seorang isteri itu. Kalau tempatnya ini pada suami, tengok suaminya itu berkemahuan bagaimana. Suaminya mahukan apa pada si isteri taat itu? Mahukan apa? Dipermudahkan. Mahukan apa? Tengok, sebab hak atas isteri itu adalah suaminya. Okay. Di rumah itu adalah suruhan. Agama meletakkan wanita ni sebaik-baik tempat itu di rumah. Itu bukan taat, itu kedudukan wanita. Kena beza tu. Bukan taat duduk rumah. Taat itu kedudukan wanita. Kalau duduk rumah itu terbaiklah sebab dia menepati cita rasa ataupun ciri-ciri wanita yang disebut dalam Al-Quran. Duduklah di rumah. Kemudian dapat pula suami yang taat. Suruh duduk rumah. Baguslah. Dia begini sebenarnya Muhammad Allah Sunnah. Okay, berbalik pada kesimpulan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Sebelum kita pergi pada gagal, Allah bagi peluang kita berjaya dah. Apa dia? Dia panggil semua orang melalui fasa yang gembira. Semua orang, insya-Allah. Gembira ni melalui kehidupan ni, Allah bagi dia panggil dengan rahmannya. Allah bagi kehidupan ni dengan fitrah, kasih sayang. Allah bagi. Itu panggil rahman tu. Allah bagi kaya. Ini semua fitrah yang ada dalam hati ni. Saya ambil dua sifat. Baik. Katalah di saat ini, kita muda. Usia kita belasan tahun. Belasan. Baik. Sewaktu Allah bagi kehidupan. Sebab tu kehidupan muda ni dia gembira. Sebab automatik. Sebab tu happy dia, seronok-seronok dia. Sebab memang dalam diri kehidupan seseorang itu, apatah lagi dia muda, memang Allah masukkan sifat ini dah ada dalam hati dia. Apatah lagi makin muda, makin gembira dia. Itu budak-budak, kanak-kanak. Ini dalam, ada satu program dia panggil Inner Self Development Program. Itu nantilah siapa yang ingat saya pernah sebutkan, intensif kelas 6 jam. Nanti saya akan cerita time frame ni. 6 jam ni kita akan buat grup khas, masuk, nanti saya akan invite, masuk berapa ramai, sebab kita akan live selama 6 jam. Kita akan rehat macam seminar tapi buat online. Saya akan cerita time frame ni. Time frame yang bawah ni, saya tengah cerita ni. Time frame kehidupan. Formula 9 plus 9 ni. Plus 9. Kos seminar ni, memandangkan dia melibatkan seminar, dia ada kos. Ada kos dia. Cuma kos ni saya absorb. Siapa yang nak menyumbang lah. Siapa yang tak ada pun masuk je. Semua syarat dia kena daftar supaya kita nak control crowd, sebab kita nak buat pool. Supaya kita boleh jaga. Kalau macam ni kan open. Boleh keluar, boleh masuk. Boleh keluar, boleh masuk. Kita nak biar tertutup siapa yang nak saja. Jadi kalau ramai yang nak, ramailah. Berapa ramai nak? Ramai. Kita buka lah ramai. Tapi kena masuk. Yang ini, teori ni, dia teori frame ni 9 plus 9. 0 tahun hingga 9 tahun. 9 tahun jadi 18 tahun. 18 tahun, ini termasuk ni Fatonah ni. Fatonah dia cerita lah bab ni. Dia jadi campur 27 tahun. Sebab apa? Sebab dalam kandungan 9 bulan. Kalau ada kiraan, dia memang 0 ke 9 bulan. 9 bulan hingga 9 tahun. 0, 1 bulan, jadi 9 bulan. 9 bulan jadi dia akan naik lagi 9. 9 plus 9 campur. 27. Jadi 36. Ini ada aturan dia ni. Saya nak bagi tahu dalam teori masa, wal asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Nak bagi tahu, dari peringkat ini, Allah sebenarnya dah bagi bahagia dah. Sebab tu makin bawah ke bawah, makin bahagia. Makin budak-budak, dia gembira. Sebab apa? Sebab waktu ini Allah bagi dengan fitrah, dia gembira. Tapi kenapa makin meningkat dewasa, kita makin banyak derita? Why? Soalan ni. Sebab apa? Sebab kita sudah tidak bijak dalam menguruskan kehidupan. Kita dah nampak kebendaan. Time frame budak-budak, dia tak nampak kebendaan, dia nampak kematian sebenarnya. Cuma mati bagi pihak budak-budak itu adalah, maksudnya dia dah tak nampak diri, dia tak ada daya.
Sikit-sikit kena tanya mak dia, kena bergantung ayah dia kena bergantung dengan keadaan. Dia lemah, dia tak ada apa-apa daya. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, maka saya nak bagi tahu, nak ceritanya, Allah dah bagi kita gembira dari awal, tetapi kita berpaling tidak bijak. Kita bawa kegembiraan itu dengan nafsu, kebendaan. Sebab itu akhirnya kita gagal. Sebab tu dapat kegagalan. Kegagalan tu kerana kejahilan kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Kita zalim. Jadi kita nak belajar balik dengan kezaliman. Buat apa? Itu maksud saya. Contoh. Katalah awak kahwin umur 22 tahun. Waktu ni tengah happy go lucky ni. Oh, nampak nak pergi honeymoon, nak pergi ke moon, ke bintang, ke bulan, kalau boleh ke matahari nak pergi sekali. Jadi waktu tu dia tengah gembira. Tiba-tiba dengan kegembiraan dia ni, dia guna untuk apa? Dia guna untuk keakuan, kebendaan. Maka peringkat makin lama makin naik umur ni. Maka kerana kejahilan kita sendiri tidak mengenal fitrah itu, maka kasih sayang yang Allah berikan dari peringkat awal yang percuma itu, kita khianat dia, kita tidak ingat untuk mati, maka berlakulah konflik pergaduhan. Berlaku konflik. Silat-silat konflik itu nak bagi kita sedar berlaku penceraian. Jadi, adakah kegagalan itu satu perkara yang bagus? Itu nak cakap. Sebab itu, jangan sewenang-wenang kata, kita kena belajar. Belajar macam mana? Belajar benda yang salah tu, buat apa nak belajar lagi? Patut belajar dengan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu kita bercakap, kita ada hujah daripada Quran. Kita sendiri yang buat salah, kita pula. Lepas tu nak mengajar pula tu. Allah Akbar. Sebab tu, setiap orang ada tempoh masanya. Jadi ketika Allah bagi period masa tu, perform. Allah bagi senang, perform senang itu. Jangan sampai Allah susahkan nanti. Allah bagi sayang, perform sayang itu. Jangan sampai nanti Allah tarik nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah Nabi kata, ingat 5 sebelum 5. Ingat 5 sebelum 5. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kira cukup sakat tu dulu, 11.30 dah. Ini kan cerita ni kan, seronok Pak Fatonah ni seronok, dia pergi pada teknikal. Kita akan nampak ketika perjalanan kita ni bijak ke tidak, ikut amanah ke tidak, sidik ke tidak, kita nampak nanti. Anak-anak kecil, dia tak ada kemurungan. Mana ada bapak dia murung dia. Bapak banyaklah kemurungan, anak mana ada kemurungan, dia nangis kejap ke. Pujuk-pujuk okey. Sebab bebas. Budak-budak jiwa je bebas. Itu fitrah. Sebab tu kita kena jaga dari awal. Ya? Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedangnya mata Allah SWT, ni babnya kita tengah bincang ni, adalah bab fatonah, sunatullah. Ni kita belajar tentang aturan ni. Okay. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, kita dah sentuh dah malam ni. Sedikit lah perbahasan tentang kebijaksanaan, apa yang sepatutnya kita letakkan dalam kehidupan, itulah kematian yang membawa pada sunnatullah. Aturan Allah Ta'ala itu memang menghampiri kematian dan memang menuju pada kematian. Apa yang kita nak syarahkan tentang kematian? Adakah kita nak bersedih? Adakah kita nak lupakan, tak nak cerita kematian? Sedangkan itulah kullu nafsin za'iqatul maut, yang mati itu pasti. Jadi kerana kita nak lari daripada sunnatullah inilah kita gagal hidup kita. Kita kecewa, menangis berkali-kali, ditipu berkali-kali. Kerana kita sendiri kezaliman diri sendiri, Allah kata. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Nampak? Macam mana tahu orang tu pernah gagal ke tak untuk buat rujukan? Ya, Puan Fazal, bagus. Orang yang pernah gagal ni dia akan banyak cerita tentang pengalaman dia. Pengalaman dia, trauma dia, itu gagal tu. Atau banyak cerita tentang saya, kejayaan dia, itu pun gagal juga. Habis Ustaz tak boleh cerita ke? Cari ilmu yang menyokong kejayaan dia dengan ilmu. Jadi kena cerita ilmu lah, bukan cerita diri. Jadi kalau kita ni asyik cerita diri, itu kegagalan. Tinggal lagi Allah tak tunjuk gagal dengan kehancuran. Adapun kegagalan tu dengan kehancuran tadi. Cerita trauma lah, sempit fikiran lah, saya pernah begitu. Dia banyak, dia panggil sangkaan banyak. Orang yang gagal ni banyak sangkaan. Sangkaan buruk banyak. Tu gagal tu.
Allah tak bantu dia duduk dalam sangkaan baik. Hati-hati. Kita kena belajar untuk kena pasti perkara tu. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik, saya kira cukup setakat tu perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah. InsyaAllah saya cukup setakat tu. Mohon maaf atas segala apa yang dikongsikan pada malam ni dengan kekurangan dalam penyampaian. Terkasar kata tu kurang bicara saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malamnya penuh barakah. InsyaAllah kita gunakan sebaik-baiknya. Kita dah masuk ke fasa 10 Zulhijjah ni. Malam ni malam 2 Zulhijjah. Gunakan malam-malam ni dengan membangunkannya dengan ibadah. Sebagai contoh malam ni kita dengan menuntut ilmu, antara ibadah yang dituntut juga adalah menuntut ilmu. Perbanyakkan talbiyah. Kita perbanyakkan kalimah syahadah tu. Kalimah thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyakkan salawat. Jaga solat. Jaga salawat. Jaga khidmat. Ingat? Jaga salawat. Jaga solat. Jaga khidmat. Bulan 10-nya awal ini. Jaga khidmat dengan siapa? Kalau seorang isteri, jaga khidmat dengan suami. Jaga khidmat sungguh-sungguh. Dengan anak, jaga khidmat dengan mak ayah. Ini masa terbaik ni. Amalan-amalan yang core ni. Jihad, menuntut ilmu ni. Yang kita buat ni. Jaga solat, jaga solat, jaga solat. Jaga waktu solat, jaga waktu solat. Jaga solawat. Banyak-banyak insya-Allah. Baik, jadi syukur